untuk minat nak buat niaga dan kita tak boleh buat apa yang banyak. Okey, kita cuba menasihatkan mereka apa kelebihan kalau dia orang berdiri dengan kita ataupun melalui Forever Apps yang official yang tulis lah. Okey, itu sajalah. Okey. Boleh faham tak? Boleh dengar, boleh faham ah? Okey, untuk orang lain. Okey, untuk orang lain ada siapa lagi ada soalan tak? Harap boleh jawab tadi Tuan Nom ya soalan lah. Okey. Oh, satu lagi saya nak share. Semalam kan baru saya menaja seorang doktor, okey. Dia pun ada bagi tahu. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh ah. Semalam baru saya menaja seorang doktor UIA, okey. Dia memang pakar pakar neuro neurologis, okey. Dia pun tanya saya, kenapa ini aloe vera gel dekat Shopee dengan Lazada jual sangat murah. Dia sudah minum satu botol, lepas tu dia pun tanya saya soalan ini. Lepas tu dia pun tanya, tiba-tiba dia tanya harga sebab dia belum masuk ahli sebelum ni. Lepas tu dia tanya saya, ini harga satu botol berapa? Saya kata 103.95 sen. Lepas tu ini harga jual belum diskaun lagi. Terus terang dia. Lepas tu dia pun tanya, kalau sudah diskaun berapa? Saya kata ada 5% dengan 30% lah. You pilih yang mana satu lah kalau you nak jadi ahli. Lepas tu dia kata, tapi dekat Lazada, Shopee lagi murah. Saya pun terus cakap dia, kalau you nak beli murah dia, tadi 5 point tadi tu. Saya terus cakap, tak ada jaminan, okay? Nanti dapat palsu, lepas tu tak ada orang servis. Lepas tu saya pun kata, jika you ada minat, you boleh buat bisnes ini dalam sistem BOI 9333. Okay, selepas saya cerita ni kan, dia bagi saya nama IC dan terus dia masuk ahli bawah saya. Sebab dia nak saya servis dia. Terus dia ambil produk dan saya memang ada bagi dia special lah. Okay, ada bagi free gift juga. So dengan cara ini, kenapa saya dapat menaja doktor tu? Sebab dia percaya kepada saya. So kita sebagai satu icon tau, sebagai satu image kepada Forever Living juga. Orang nampak kita bukan orang yang tipu, okay, agent yang sah. Lepas tu sebab tu kita kena jaga image kita sendiri. Jangan buang harga, lepas tu jangan pergi curi orang lain punya line. Kalau contoh dia sudah ada upline kan, lepas tu dia kata saya nak bawa you. Kalau dia lebih pada 6 bulan dia tak jadi VIP tak apa. Kalau dia sudah jadi VIP jangan pergi usik orang ni. Okay, so itu nasihat saya lah. Okay, so lepas tu ada siapa lagi ada soalan lagi tak? Kalau boleh saya nak 2 soalan lagi. Beranikan diri untuk tanya soalan. Saya akan cuba jawab dan bantu. Okay, tadi saya ada nampak Zai ada angkat tangan. Ke saya ada apa-apa cadangan boleh nak? Ya, Sai. Ni Syai. Ni Syai. Syai speaking. Okay. Saya ada soalan lah. Berkenaan dengan macam mana dengan Forever Living ni, dia ada salah seorang VIP lah kawan sama-sama kita punya upline kan. Jadi dia tanya saya sebab kita buat bisnes ni, dia pun baru juga. Dia tanya satu soalan, kenapa produk-produk lain kalau macam dekat mana-mana ada iklan, ada advertisement dekat yang apa orang cakap kat banner kat billboard kan, billboard. Ya. Jadi dia tanya saya lah, kenapa Forever Living satu pun tak ada kan? Jadi saya nak jawab pun saya cakap je lah, pandai-pandai saya jawab, saya cakap Forever Living ni dah dikenali ramai. Ada, tak dinafikan ada yang tak kenal juga. Tapi saya bagilah satu contoh syarikat yang tak ada orang kenal pun. Tak ada orang kenal pun tapi disebabkan dia bersandar kepada contoh bank negara pun bersandar kepada syarikat tu. Jadi kita macam mana kita boleh tak kenal syarikat tu kan? Jadi juga dengan Forever Living. Tapi dia macam ada keraguan lah, pada diri dia nak buat bisnes ni sebab tak ada banner apa semua tu. Jadi saya nak tanya juga macam mana pendapat Simo. Okay, so ini soalan kan memang terbaik. Kenapa? Sebab ini soalan kita pernah pergi tanya CG Tan tau. Kita punya Vice President. Kita pun tanya, kenapa syarikat C, A, lepas tu
M semua mereka ada billboard tepi jalan tau. Pergi KL on the way, wah banyak billboard yang make up cantik-cantik punya kan. Masa kita pergi Terengganu, pergi Kelantan, semua kita nampak billboard. Kita pun rasa nak tahu. Lepas tu pernah kita minta iklan dekat TV juga. Masa dulu-dulu ini semua memang ada. Tapi company kan, biasalah, company dia memang nak buat bisnes, dia mesti ada keuntungan, betul tak? So, company bagi kita pilih tau. Masa tu dia tanya pendapat kita. Contoh Zai yang tadi tanya saya kan. Okay, so saya nak tanya Zai. Saya soal jawab dengan anda, boleh? You buka mic semula. Saya nak tanya you soalan. Boleh. Okay, hari ini kalau kita buat bisnes, saya nak bagi you keuntungan macam interest itu bonus. Okay? Bonus tu terpulang kepada anda, you nak pergi buat billboard ke you nak saya bayar you? Nak you bayar ayah. You boleh faham maksud saya tak? Maksudnya dengan bonus tu saya akan You nak dapat untuk atau you nak saya pergi buat billboard? Rasa saya prefer bukan untuk billboard. Yes, that's why kita jawab benda yang sama kepada Vice President Datuk Sigi dulu. Dia pun tanya kita tahu, kalau you nak buat iklan nak jemput Siti Nurhaliza, itu dulu kita jemput siapa? Itu Duta Forever Living, Ning Maizura, kita pernah jemput tahu semua tu. Okay, kita jemput mereka, kita kena bayar mereka tahu. Misha Omar, yalah saya punya Misha, saya pun lupa. Okay, so dengan semua ini kita bayar mereka. Sebab tu kita punya bonus mungkin ada kekurangan atau ada adjustment. So lepas tu kan kita cakap tak bayarlah. Kita nak ambil bonus, lepas tu kita tak bayar billboard. Secara umum kita sendiri adalah billboard Forever Living. Nampak Michelle, nampak Aisyah, nampak Aloe Vera. Itu yang kita minta sampai hari ini. Okay, so boleh jawab tak soalan untuk Zai tadi? Yes, I understand already. Okay, thank you. Okay, so last satu soalan lagi. Siapa ada soalan lagi? Sebab kalau tak nanti saya akan terus masuk kita punya kelas untuk 5 cabaran hari ini. Ada tak? Okay, siapa ada soalan pun berani, you cuba tanya and then saya cuba jawab. Okay, selesaikan you punya keraguan. Lepas tu kan, supaya you buat Forever Living kan, you tak akan ragu-ragu, you tak akan tarik handbrake and then you boleh go all out. Kalau you rasa ada masalah ni bila you jumpa klien kan, you tak dapat nak luahkan dengan sangat-sangat puas. Kenapa saya boleh? Sebab semua soalan saya kan, saya memang pergi tanya upline. Upline soal bagi saya jawapan kan, saya memang cakap terus terang dan sangat-sangat powerful ni. Tak ada penghalangan ni. Okay, so 3 saat lagi, kalau tak ada, terus saya akan masuk saya punya talk hari ini. So, 3, 2, 1. Okay. Saya nak tanya lagi lah soalan, boleh ke? Okay, boleh. Okay, lain saya. Ada satu seorang kawan, kenalan, dia ada kenal VIP lain. Dia tahu, wow, saya tak tahulah siapa yang ajak dia kan. Okay. Tak tahulah sama ada VIP atau manager yang ajak dia. Tapi dia tanya saya macam mana awak buat bisnes ni, okey ke? Sebab ada orang ajak dia. Jadi saya nak terangkan dengan dia, sampai sekarang belum ada masa sebab dia pun jauh, bila kata nak call pun dia belum ada masa. Jadi kita macam dia mungkin 50-50, dia nak join kawan dia tu ke ataupun dia nak join saya. Saya pun nak jugalah ajak dia kalau dia berminat kan, macam tu. Yeah. Kita nak lepaskan peluang sebab dia tanya kita, macam mana awak buat ni, okey ke, macam tu. Jadi macam mana pendapat Simo? Okay, untuk cara saya, biasalah ada customer C yang datang. Okay, contohlah customer C yang datang jumpa saya. Lepas tu dia tanya pendapat saya, pandangan saya. Saya nak join A ke atau B? Okay? Atau join dengan saya. Okay? Saya akan bagi dia tahu. Kalau you join dengan saya, apa kebaikan saya akan bagi you. Okay? Apa yang saya boleh servis anda. Saya akan bagi tahu servis apa yang saya boleh provide kepada anda. Boleh dengar tak? Okay? Boleh dengar? Okay? So, saya akan bagi tahu. Dalam saya punya team, okay? Saya akan bagi coaching setiap hari Rabu. And then hari Selasa memang kita ada system day. And then hari apa-apa kita akan bagi servis apa.
And then bila you perlukan bantuan, saya akan pergi bantu anda secara adopati atau buat booth. Okay, ini semua saya akan bagi tahu dia sebab ini semua adalah dalam sistem. And then kita memang kena pegang rules 1 to 8. Semua. Mewah. Boleh dengar suara tak? Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Okey. Sangkut lagi. Sekejap lagi lah. Sebab sini mungkin dia nak hujan. Dia memang sangkut sikit. Sekarang okey tak? Okey. Okey, boleh. Okey. So bagi Zai punya soalan tadi kan. Okey. Saya akan cerita apa yang saya boleh bagi dia servis. Lepas tu saya biar customer C ni yang pilih sendiri. Dia nak jumpa A, dia nak bawa A ke, B ke atau C saya. Tapi saya akan bagi dia ilmu saya yang ada dalam Forever Living supaya kita kena jual diri sendiri, bukan jual apa tahu. Kita kena jual ilmu kita. Sebenarnya saya memang ada jumpa prospek macam ni tahu. Permulaan memang masa saya baru lagi, saya memang tak dapat closing. Kenapa? Sebab saya tak ada pengalaman yang cukup lama. Boleh faham maksud saya tak? So saya memang sentiasa saya kena masuk kelas lah. Saya kena pergi masuk kelas sistem, saya kena pergi buat booth supaya saya tahu cara untuk closing orang, tarik orang. Ini semua adalah kita punya senjata tau. Bila kita punya senjata, kita punya peluru sudah cukup banyak, prospek datang, kita terus boleh tangkap time closing. Tapi kalau hari ini kita tak masuk kelas, teppanyaki tak masuk. Lepas tu kita punya sistem day pun tak masuk. Lepas tu kita punya coaching day, upline day pun tak masuk. So you tak ada ilmu langsung. You hanya jumpa orang, aloe vera ini ya, bagus, minumlah. Itu sahaja. You rasa orang tu nak bawa you ke? Atau dia nak cari seorang leader yang memang semua sudah tahu Mia. Sampai CBM pun tahu macam mana nak ambil Mia. You rasa dia nak pilih orang yang CBM ke orang yang minumlah aloe vera gel ni bagus. You akan pilih yang mana satu, Zai? Zai boleh dengar tak? Halo? Orang lain boleh dengar tak? Boleh. Boleh kan? Okay. So kalau anda semua, you akan pilih yang pandai ambil CBM ke yang pandai promote produk? Chat. Tulis dalam chat room bagi saya. You akan pilih yang pandai CBM ke yang pandai promote produk? Pandai CBM. Yes. Pandai CBM. Ya, betul. So itu pilihan kepada anda diri sendiri. Jika jika anda biasa sudah pandai masuk kelas, you dapat sumber ilmu, you akan dapat closing orang. So boleh, harap Zai boleh dapat jawapan yang saya nak bagi itu harap you boleh faham Okay? Okay, so boleh. Tadi sangkut sikit. Okay. Sebab Boleh, tu saya dah faham. Okay, thank you. Okay, so saya memang boleh faham apa yang soalan. Sebenarnya, ini soalan sebenarnya you orang boleh pergi tanya upline anda juga. Kalau anda upline tak sempat nak jawab, okay, tak apa. Baru you orang pun boleh PM saya. Okay. Kalau okay, saya boleh pergi next. Tambah sikit. Okey. Dia nak pengen sendiri. Nak tanya, okey. Kemudian semua ada buku GP tak? Okey. Kalian ada buku GP tak? Mana buku GP ambil aku? Sebab kebanyakan soalan-soalan okey yang ditanya-tanya tadi itu okey boleh dapati dalam buku ni. Okey, yang terkini ni, yang terbaru ni. Okey, kalau kita nak meyakinkan orang, kita hanya cakap aja mungkin itu kekurangan power lah, kuasa ataupun kuasa pengaruh ataupun meyakinkan orang. Jadi buku ini sangat penting. Di mana okey semua kita panggil yang mungkin soalan-soalan okey ataupun kawan-kawan yang ragu-ragu tentang business forwarding produk semua, okey, semua jawapan boleh didapati dalam buku ini. Okey, siapa yang tak ada sila PM dia upline, walaupun sabar kita boleh kirim ke sana.
Okey, dan ini buku ni okey, you boleh dapat banyak apa ni ilmu-ilmu yang boleh menolong anda untuk apa ni meyakinkan lebih ramai orang okey tentang business forward living ni. Okey. So ada apa-apa lagi tak? Ada situasi kan? Okey, so saya balikkan kepada semua. Okay, so kita sambung. Kalau ada soalan lagi, you boleh type dalam chat room. Nanti saya pun boleh jawab juga. Okay? Okay? So kita sambung Okay, good. Okay. So untuk kita punya bab hari ini, okay, selain pada kita sembang, okay, kita sampai kat bab ini, kesyukuran lah. Okay, kesyukuran saya minta lah Okay. Siapa yang berani nak share kesyukuran ada tak? Saya nak satu orang saja malam ni sebab kita punya masa tadi sudah lebih sikit. Ada siapa yang nak cuba share tak kesyukuran dia? Satu orang. Sebab Mei Fong tadi sudah share. Saya nak satu orang lagi. Siapa berani? You nak angkat tangan pun boleh. Terus you buka mic nak share pun boleh. Saya nak minta Kak No boleh tak? Kak No ada? Oh, Kak No. No Akma. Kak No buka mic boleh? Okey. Okey, jom. Ada macam mana? Okey, saya dah dengan produk aloe vera living ni, saya bersyukurlah sekurang-kurangnya orang kata setakat ini walaupun saya tak berapa nak ni lagi, kalau minum ni saya untuk diri saya dan keluarga saya minum dulu. Kata untuk kita nak terang kepada customer macam kencing manis dia terlalu tinggi. Sekarang ni dah turun sikit. Kata belas-belas, dia dulu 20 ke atas. Oh, tinggi. Lepas tu macam anak saya, dia tersiram minyak panas. Sekarang tangan dia pun dah beransur, kulit dia dah beransur rata sedikit. Okey. Bagus. Itulah setakat ini. Lepas tu seorang customer yang cuba minum ni, dia ada dia kata pun dah kurang sikit. Kak No Dia mi tak ada- abang siapa? Kak No mi orang atas siapa? Zana. Oh, Kak Zana. Okey. Zana. Kak Zana yang dari Perak kan? Ya? Ya. Perak. Panas. Ipoh lah, Ipoh Kak Zana lah. Ya. Okey. So untuk case Kak No kan, okey. Biasa memang untuk customer kan, kita memang Tak jelas. boleh dengar, tak jelas ah? Tak jelas. Boleh dengar tak sekarang? Okey. Okey, boleh. Sebab saya punya line satu ni memang Boleh. biasa untuk customer, permulaan kita memang perlukan testimoni yang dia ada. Contoh kan, testimoni yang siapa sudah ada testimoni like 所以在下面，你那边开咯，用你的那边开嘞。哦，一样嘛。我这里no boleh guna existing testimoni yang sedia ada, faham tak? Testimoni yang sedia ada kita bantu mereka dulu, lepas tu sendiri kita kena minum aloe vera gel dengan dos yang cukup.
Dos yang cukup, baru kita yakin. Sebab ada tindak balas, baru kita boleh rasa. Lepas tu baru kita boleh cerita kepada orang. Itu memang kalau boleh sebab setiap pagi kita memang ada sharing tentang testimoni, dapat bantu siapa kan. Memang setiap pagi pukul 9, setiap hari Jumaat, Isnin sampai Jumaat memang kita ada kelas macam tu. Mungkin Kak No boleh cuba satu hari untuk masuk untuk dengar. Boleh? Supaya dapat dengar banyak. Okay, thank you kepada Kak No. Okay, so memang saya boleh sambung untuk saya punya kelas lagi sebab ada banyak lagi offer lagi. Okay, offer yang seterusnya tengok kita memang ada lucky draw. Siapa tak ada lucky draw punya type? Satu. Siapa yang tak tahu punya type 2? Saya tahu punya khas untuk orang PNM yang memang join punya. Yang tak tahu lagi punya type 2. Ada tak? Siapa yang tak tahu punya? Oh, tahu. Okay. So, kalau semua sudah tahu, pastikan Anda memang approach, kena pergi promote, kena pergi cakap dengan orang, kita ada offer ini. Siapa yang dapat key in CC, satu CC, you akan dapat satu kali lucky draw. Okay, kalau you ada dapat VIP, you akan dapat 2 kali. Okay, so yang ini kena harap-harap semua kena tolong promote sikit supaya okay, special dari sini. Okay, ada hadiah apa? Emas, okay, microwave, ada buku, ada yoga mat, banyak tu tau. Okay, so ini memang kepunyaan Anda jika you dapat lucky tu. Okay. Okay, lepas tu satu lagi kita sambung. Yang baru, you sangat-sangat bertuah. Kenapa? Sebab ini memang saya sudah join Forever Living 18 tahun ke atas kan. Ini kali yang sangat offer yang sangat special. Sebelum ini mungkin sikit saja hadiah, tapi kali ini memang hadiah sangat-sangat banyak. Okay? Hadiah tu sangat lumayan dan sangat banyak itu. Memang saya sangat happy lah. Okay? Yang beluang ini, lepas tu ini TTE. Boleh nampak tak slide saya? Saya tengok macam slow je. Okay? Boleh You kan tak? Yes, terima hadiah. Yeah, thank you. Kan tak? Okay, 好像你有答我. Okay, so ini TTE, nampak? TTE ni semua sudah daftar ke belum? Kalau sudah daftar, punya type 9. Orang yang sudah daftar TTE type 9. Saya rasa, saya tak pasti Anda sudah daftar ke belum. Yeah, Mei Feng, very good. Okay, yang lain? Siapa ada hari ini? Orang lain semua tak daftar lagi ke? Okay, lagi siapa? Belum. Jana belum lagi. Okay. Wah, Mei Feng bawa 2 downline lagi. Very good. Okay. Kak Zana belum akan daftar. Selepas kita punya kelas ini habis, cepat-cepat pergi daftar. Jangan tangguh. Kenapa? Hari ini kalau Anda tangguh, you punya downline automatic akan selepas ini. Okay? Jangan tangguh please sebab Anda yang berjaya, bukan saya yang hanya saya yang nak berjaya. Anda nak berjaya kena 2 bulan lagi. Buat dulu, jangan tangguh. Jika you nak anak buah you bertindak dengan cepat, sendiri kena buat dulu. Sila buat. Kak No kena daftar juga Kak No. Okay? Okay, good. Okay, so ini adalah saya punya laporan dan yang terbaru baru tadi saya tahu
Okay, ada satu sangat bagus. Okay, selagi saya nak bagi tahu, okay, 25 hari bulan memang di Kuantan kita ada buat booth, okay, siapa sekali, lepas tu berada di KL. Okay, so di KL nanti saya ada buat apa-apa aktiviti, kita boleh join bersama untuk buat aktiviti. Lepas tu untuk bulan 10, 1 hari bulan untuk Pening, Pulau Pinang, Perth. Okay, semua kena get ready ya, sebab kita akan datang. Untuk Kak Noh dengan Kak Zana, kalau boleh datang join sekali. Kenapa? Sebab ada kelas kecantikan. Memang special khas, lepas tu kita ada GEP juga. Okay? 2 hari bulan Oktober. 2 hari Oktober. So cepat-cepat cantikkan itu tarik. Supaya kita memang boleh bersama-sama untuk buat aktiviti dan bawa ramai orang untuk join bersama. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita satu orang nak buat aktiviti memang you tak cukup semangat. Betul tak Kak Noh? Sebab kalau ada 5 orang, ada 10 orang, you sangat excited Mia. Very good Mia. Okay? So minta semua cantikkan itu tarik-tarik dan pastikan anda daftar TTE. Siapa yang sudah daftar, cakap dengan saya. Nanti saya ada bagi special lagi. Okay? Mei Fong saya sudah reserve bagi dia sebab dia pergi sendiri, lepas tu dia bawa 2 downline lagi. Okay? Minta semua get ready ya. Okay? Okay, so kita terus kepada saya Mia. Okay, kelas kejap dulu. Kenapa? Sebab hari ini memang kita sudah tangguh sedikit masa. Boleh nampak slide ya, The Magic of 5. Forever Living memang ada special Mia, Magic of 5. Kita kena ikut sistem BOI 9333 ini supaya kan kita ada setiap bab, memang setiap bab tu kan memang kita perlu belajar. Okay, so bab ini kita adalah Magic of 5. Magic of 5 ada apa tu? 5 prinsip, 5 rangka, 5 cabaran, 5 sisi dengan 5 line, 5 leader. Okay? Sentiasa memang kita cakap memang senang sebab sebut dengan ayat saja. Tapi adakah anda betul-betul faham maksud di dalam tu? 5 prinsip tu apa? 5 langkah tu apa? 5 cabaran, 5 sisi dengan 5 line, 5 leader. Okay? Itu semua kita kena hafal supaya kita boleh bawa anak buah kita faham dengan bersama-sama dan kita boleh buat team. Okay? So ini sangat penting. Okay? Semua kena salingkan nota ini ya. Semua kena salingkan. Okay? Lepas tu kita hari ini saya nak bagi Magic of 5 yang pertama dulu. 5 cabaran. Okay? 5 cabaran tu apa tu tahu? Okay? Sekejap. 5 cabaran tu bukan semua orang faham punya. Kenapa? Sebab anda memang sentiasa kan terlanggar dinding. Baru you rasa, betul lah. Kenapa perkara ini berlaku? Tapi saya tak ada solusi. Macam tadi Tuan Nom tanya punya soalan kan. Memang ada masalah tu tapi tak tahu nak selesai macam mana. Ingat, bila kita ada point macam ni, kita kena cari siapa? Cari upline. Jangan you sendiri yang pergi fikir pening sendiri. You kena pergi cari upline supaya upline boleh bagi you solusi. You tak payah pening-pening. Boleh faham tak? Ini boleh faham tak? Sebab kalau you fikir seorang kan itu sangat bahaya. Jangan fikir satu orang. Kena pergi jumpa kepada upline anda. Okay? So sekarang boleh nampak slide saya tak? Ke belum lagi? Ya. Okay. So 5 cabaran. Nampak tak? Boleh ya? Okay. Untuk 5 cabaran ini, yang first, biasa kita orang baru. Orang baru nak jemput prospek baru untuk datang kan? Ada masalah ni. Jemput mereka tak datang. Ada tak? Jemput mereka masuk untuk teppanyaki tak datang Mia. Jemput mereka masuk untuk sistem day mereka tak datang Mia. Jemput mereka nak pergi KL Taman Maruri Mia kelas kan mereka tak datang Mia. Ada kan? Okay. So apabila masalah ini sudah ada, kita kena cari solusi. Solusi itu macam mana? Nanti ini semua soalan dulu tau. Ini semua soalan. Okay? Soalan yang buat you pening-pening. Saya kena huraikan semua dulu. Lepas tu saya bagi you jawapan. Okay?
banyak kali jemput tak datang. Ya, jemput satu orang 10 kali pun tak datang. Kenapa? Ada caranya. Nanti saya akan bongkarkan. Okey, so semua stay tune, jangan pergi mana-mana. Okey, yang kedua, sudah datang kelas, sudah masuk teppanyaki tapi datang tak dengar. Mungkin dia tekan itu Zoom kan. Dia tengah separuh, lepas tu dia pergi masak, lepas tu dia pergi tengok TV. Zoom dia buka tapi dia tak dengar punya. Okey? Ini mesti ada punya. Okey, lepas tu apa lagi? Selepas dengar kan dia kata tak mau join. Tak mau join hari dah. Suara dengar dah. Suara join. Suara tengok Zoom tapi tak mau jadi ahli punya. Ini geram kan? Selepas jemput, lepas tu datang tak dengar, lepas tu dengar dia tak mau sign up. Itu memang geram. So, ini semua ini semua soalan yang akan anda hadapi. Mungkin buat masa ni belum lagi sebab you jumpa orang tak ramai lagi. Kalau you jemput orang ramai, you akan hadapi semua soalan ini. Lepas tu sign up tak buat. Okey? Selepas sign up dia buat lah, lepas tu buat dah lama, ditinggal. Buat 2 bulan ditinggal. Kenapa? Okey? Semua ini jawapan. Okey, ada sekejap lagi. Okey. Nombor 1, 2, 3. Ini adalah skill. Okey, skill adalah merangkui 99%. Apa tu skill? Cara you buat, cara you jemput tu betul ke tak? Cara tu orang tu suka ke tak? Itu semua skill kita kena belajar hari ini. Okey? Sangat sesuai kepada orang baru. Okey, tapi untuk orang lama pun boleh dengar. Sebab kadang-kadang kita kena back to basic. Okey? Lepas tu yang nombor 4 dengan 5, ini adalah konsep. Konsep tu adalah apa? Konsep adalah kita kena bagi dia satu pandangan atau satu masa depan. Kita kena jual impian kepada dia. You tak jual impian, orang tu datang sini kan, stay 1 bulan, 2 bulan dia akan cabut. Tapi kalau you sempat untuk buka dia minda, lepas tu you jual impian kepada dia, dia takkan tinggal you seumur hidup. Kenapa? Nanti saya bagi jawapan. Tu boleh tak? Sampai setakat ini boleh tak? Kalau siapa boleh faham lagi tak tua? You nak dengar lagi lepas tu you faham ya? You nak dengar sambung lagi tak 2? Okey, Kak Zana ada? Okey, thank you. Kak Zana. Lepas tu Jana, lepas tu Ustaz Din. Okey, Richard, lepas tu engkau Ustaz Sofian. Oh, hello, welcome. Okey, Zai, Mei Fong dengan Kak Ma. Okey. So, bila kita jemput tak datang, sebab apa? So, Abang Di, yes. Okay. Analisis sebab. Macam mana cara kita jemput tak datang? Mungkin tak, you sudah terdedah. Masa you jemput tu kan, okay, you cakap dalam telefon, jom kita nak pergi satu tempat. Tempat tu kan, mana? Forever Living. Sebenarnya dalam phone kita masa nak jemput kan, jangan cakap apa-apa. Hanya jemput untuk terus kita jumpa sahaja. Biasa kita jemput orang minum kopi senang tak? Okay? Thank you Umi, thank you Kak Ta, thank you Zain. Zen, Kak Zen. Okay? Okay, saya nak tanya, biasa you jemput orang minum contoh saya jemput Abang Di. Abang Di, nanti pukul 3 ada senang tak? Jom kita pergi minum. Gitu je. Abang Di hanya cakap senang ke tak senang? Tak senang, tak apalah. Lain kali, bye. Letak je. Kita jemput orang macam tu sahaja tau. Jangan jemput orang kan, lepas tu kan. Jom Abang Di. Okay? Tengok engkau cakap senang. Sebenarnya sangat senang tau. Jangan sebab kita dalam Forever Living, lepas tu you jemput orang pun takut. Saya nak jemput dia pergi minum, nanti saya nak cerita tentang Forever Living. Mesti dia tahu punya. Lepas tu you pegang phone nak call dia kan, you memang ragu-ragu. Apa yang dia tak nampak you punya tahu. Jangan risau, you hanya jemput dia minum. Jom, hari ini atau esok, boleh senang ada jumpa tak? Sentiasa kena ada buat 2 pilihan. Nanti saya akan bagi you tengok. Okay? Cara yang kedua, tidak terteta dahulu. Kenapa? Prospek suatu tahu sebab kita nak jumpa dia dan masa terlalu singkat tu sangat, semua jangan cerita dulu. Contoh, selepas saya jumpa Abang Di, jemput Abang Di, Abang Di saja duduk depan saya. Tapi Abang Di 5 minit lagi nak pergi angkat anak. Nak ambil anak dari sekolah. So masa tu semua tak payah cerita. Sembang-sembang saja. Anak tu sihat loh. Soal saja berapa, itu sahaja cukup.
jangan cerita tentang forever living dulu. Sebab bukan masa yang sesuai. Okay? Minum je, betul. Ustaz Din cakap betul. Okay? Last minute ada appointment. Bila kita tengah cerita, Abang Di, nanti saya memang ada satu kawan nak datang kan. Lepas tu dia kata, ada telefon bunyi. Lepas tu dia kata, nak ambil lah. Nak balik jumpa isteri. Tak sempat. So masa tu, apa pun tak payah cakap. Kali kedua, peluang kedua baru cerita. Okay? Lepas tu yang kedua perempuan lagi apa tu? Lupa mengingatkan appointment dengan prospek. Kadang-kadang kita jemput orang kan. Pukul 3. Lepas tu kan, you sendiri jangan pukul 3 pun tak sampai lagi. Lepas tu you sendiri pun tak ingat. Sebelum tu you kena ingatkan. Pukul 2:30 you kena bagi tahu dia, ingat Abang Di, nanti pukul 3 kita jumpa dekat kedai kopi Macam tu. Kena buat persediaan sebelum. Nak jemput orang, nak jumpa orang, semua kena ingatkan orang, lepas tu sendiri kena sampai awal. Okey, makan roti canai. Tak mau Abang Di, saya nak makan Maggi ketam. Itu sedap. Okey, lepas tu kan jemput banyak kali baru datang. So ini kan, okey, cara-cara santai, betul Kak Zan, betul. Cara-cara untuk santai saja. Jemput banyak kali baru datang. Itu kan kadang-kadang kita punya cara jemput tu kena cek balik. Betul ke tak betul? Okey? So lepas tu cara jemput melalui phone tadi sama cara saya cakap. Apa khabar? Lepas tu set masa appointment, confirm, tamat. Biasa kita cara macam ni kan. Jangan ada contoh ajak Abang Di itu jangan bagi dia buat pilihan. Kita yang buat pilihan. Kita bagi A dengan B, dia pilih. Abang Di, apa khabar? Hari ini atau esok you free kita jumpa pergi minum. Abang Di kena fikir, nak hari ini ke esok? Lepas tu Abang Di kata, hari ini tak sempat, esok lah. Okay, so confirm kan? Okay, esok pukul 2 atau 3? Lepas tu Abang Di suruh bagi saya waktu tu kan? Cara waktu 2 atau 3 kan? Okay. Okay lah, so esok kita pukul 2. Okay, see you, bye. Itu je. Tapi pastikan you cara jemput tu you sendiri kena ingat tahu pukul 2 you 1:30 kena ingatkan Abang Di. Boleh? Okey, cara jemput yang lain, jemput secara personal atau jemput sosial media. Okey. Sekarang biasa kita jemput phone Kalau masa kita MCO, kita memang jemput dekat sosial media. Dalam WhatsApp ke, dalam Messenger ke, itu semua boleh. Tapi secara ikhlas. Sebab sekarang ramai scammer. Kita sendiri pun kena hati-hati. Okay? So, cara jemput, ingat. Cara sangat senang. Ajak minum itu saja. Sebab sekarang offline kan, kita boleh jumpa orang di mana-mana je. So, ingat. Cara jemput orang sangat-sangat mudah dan senang saja. Okay? Sebab lambat menjemput. Okay. So, bila you jemput orang kan, kenapa lambat menjemput prospek? Ada upline datang. Lepas tu upline tu kan datang kan, tempat you kan. Lepas tu you tak sempat nak bagi dia prospek. Kenapa? Ini sebab. Sebab lambat menjemput prospek. Kenapa? Tak ada senarai nama. You punya 100 atau 200 orang tak ada. Nombor yang kita nak suruh you senaraikan tak ada. Sebab tu bila upline datang, you tak sediakan senarai nama, you tak ada orang prospek nak jemput upline. Lepas tu yang kedua, tak ada confident. Tak ada confident biasalah. Contoh nanti 2 hari bulan Oktober kan, Kak Zana dengan Kak Noh. 2 hari bulan kita suatu ada beauty class. Jangan sampai 1 hari bulan baru nak jemput. Sekarang sudah start boleh jemput. Jom Siti, nanti 2 hari bulan kita ada kelas kecantikan. You nak pergi 1 orang ke you nak pergi 2 orang? Saya akan reservekan tempat you untuk kecantikan Mia. Gitu je. Jemput secara mudah. Lepas tu secara terus terang. Boleh juga. Lepas tu kan ingat senaraikan nama dulu baru kita call. Lagi cepat kita boleh dapat prospek. Okey? Ingat jangan takut kepada prospek. Okey? Boleh tak? Boleh tak? Tadi Mia cara tu jemput tak datang kita boleh solusi. Ada jawapan semua tu. Kalau boleh type 9 bagi saya. Boleh faham, tak faham boleh tanya. Siapa yang boleh faham type 9. Pukul 3 prospek dah sampai tapi sampai pukul. Abang Di, itu memang jangan Nanti you sampai lambat prospek dia
Dia akan bagi kita satu kali peluang saja. Tapi saya rasa ramai orang buat begitulah. Dulu saya pun buat begitu juga. Tapi selepas saya tahu kan tak elok, saya memang tak buat. Saya cuba tukar saya sendiri punya masa. Contoh, saya ajak customer pukul 1, saya cuba 12.30 saya akan cuba sampai. Okey? Kena jadi teladan sendiri. Yes, thank you kepada semua. So, kita pergi yang kedua. Tatang tak dengar. Kenapa Tatang tak dengar? Sebab dia sudah memang dengar banyak MLM dah. Oh, dia sudah dengar, dia sangat anti ya. Okey? So kalau dia sangat anti, kita cara ajak tu kan kena pandai-pandai ayat sikit. Ayat kena macam mana? Cara untuk minta tolong kaji. Bukan suruh dia join terus. Abang Di, saya ada satu bisnes tapi saya nak buat. Sebenarnya saya sudah join. Saya sudah join Forever Living. Tapi kan saya nak jemput Abang Di untuk join, tapi sebab dia memang sangat anti tau. Dia sangat anti MLM. Tapi cara saya ajak kan, saya akan ajak macam ni. Abang Di, boleh tak you tolong saya? Sebab saya nak buat bisnes, tapi saya takut orang tipu saya. Saya terjumpa satu bisnes, tapi saya nak minta you tolong kaji, boleh tak? Cara kita nak jemput orang yang anti MLM. Cara macam ni, kalau dia betul-betul kawan baik saya, atau Abang Di dia memang baik dengan saya, dia akan tolong dengar untuk kaji. Dia tak akan reject dengan saya tau. Sebab dia memang nak tolong saya. Itu cara untuk kita jemput orang yang sangat anti MLM. Okey? Yang kedua, peraturan masa, tempat dan lain-lain yang tidak sesuai. Kadang-kadang kita jemput orang kan, datang dia tak dengar lah. Restoran tu sangat bising. Terlalu ramai ya. Terutama kan, biasa kita jemput prospek lelaki ya. Itu ada ramai anti-anti ke amoy-amoy yang jalan depan dia kan, dia tak boleh fokus dengar tau. Dia akan tengok anti-anti dengan amoy-amoy yang cantiknya. Sebab tu kadang-kadang kita kena setkan masa yang betul. Jangan waktu orang lunch. Tengah makan lunch kan, mereka kejar masa dia, lepas tu bising tak sesuai. Tempat itu sangat-sangat crowded dia tak sesuai. Okay, so kita kena tahu cara untuk ajak. Itu memang satu bab lagi, satu topik lagi untuk kita bagi kelas punya. Ya, up minda prospek dulu. Okey, boleh juga. Tuan Long pun ada bagi cadangan untuk up minda prospek dulu. Okey, cara percakapan, jangan ajak orang buat bisnes. Ini sangat penting Biasa prospek yang datang, dia tak dengar kenapa. Kadang-kadang kita yang jelas tu kan terlalu ego. Cara macam mana you terlalu ego? You pergi komplain orang lain punya kerja, atau you pergi cakap dia punya kerja tu tak sesuai. You pergi cakap, you punya sales tak boleh buat dia lah. You buat sales itu memang tak boleh jadi dia. You kena datang buat sales dengan Forever Living. You tak boleh cakap macam tu tau. You cakap macam tu kan, orang tak akan suka dengar dia. Atau you cakap, you punya kerja tu kan, memang tak elok dia lah. Mana boleh jadi kaya dia. You kena kaya dekat Forever Living. Jangan cakap ayat macam ni, jangan ego, jangan sombong. Kalau orang tu betul-betul minat nak buat pun dia tak akan dengar. Sebab you terlalu ego, you terlalu sombong. Okay? So ini semua memang kena train percakapan anda tu kan. Kena jaga hati orang. Okay? Saya tahu you orang semua ada pengalaman. Tapi secara rendah diri untuk cerita dengan prospek yang akan datang tu. Okey? Boleh Tak pandai, tak faham, nanti mungkin you boleh PM saya tepi juga. It's okay. Okey? Lepas tu, yang kedua, proses disusun. Okey? Biasa macam tadi Abang Di cakap lah, ajak prospek pukul 3. Tapi sendiri sampai 3.30. You rasa orang tu nak dengar you cakap lagi ke tak? Saya confirm dia takkan dengar dia. Sebab dia sudah dengar marah. Suruh orang datang 3, you datang 3.30. Lepas tu kan, kalau pukul 3, dia sudah sampai, kedai itu tutup, tak buka, macam mana lah? You akan langgar dinding, you akan langgar pintu. Orang tu tak akan suka, tak akan happy dia. Okay? Lepas tu, apa yang kita patut buat? Datang awal, memastikan kan, kita kena buka pintu dulu. Cara persembahan. You punya, apa khabar? Lama tak jumpa. Saya call you minum tak terkejut ke? Sembang-sembang sekejap dulu. Untuk menyenangkan hati dia dulu. Sebab mungkin you lama tak jumpa punya member kan? Okay? Lepas tu, pastikan nak mengunci dia. Mengunci apa? You punya
kereta sudah parking okey ke belum? Takut nanti saman JPJ datang nanti Abang D datang tak mau bagi dia saman, parking elok-elok dulu. Ada kerja masa ke tak? Tanya dulu. Semua soalan ni kena tanya. Dia kata, tak ada hari ni tak kerja masa, tak payah kerja, kereta sudah parking cantik, kita boleh sembang lama. Yes, masa tu you boleh cakap, you terus boleh buka pintu dah. Okay? So ini memang kena berhati dan kita kena train punya. Okay? Lepas tu yang okay. Sampai ini bab ini Tatang tak dengar punya bab semua okey ke tak? Kalau okey, type okey. Kalau okey tak okey. Sebab saya nak pastikan anda semua boleh faham ayat saya dulu. Abang D faham kan? Sebab saya asyik panggil Abang D saja. Nanti saya nak panggil orang lain supaya dia orang tak mengantuk. Okay, thank you semua. Thank you Abang D, thank you Jana, thank you Zan, thank you Mei Fong, thank you Kak Zana dengan thank you Engku. Orang lain tu tak jawab tu tidurlah tu. Okay, thank you Kak No, thank you Tuan Long. Okay, like kita next. Dengar tak sangat? Suara dengar semua. Suara buka pintu semua suara dengar tapi tak sangat. Kenapa? Yang pertama, persediaan kena ada cukup. Kalau you tak cukup kan, tak ada kertas A4. Nak cakap dia GEP, pergi ambil tisu untuk tulis, tak profesional. Orang akan rasakan, bukan Jana, sorry, Encik Hasim. Sebab saya tengok you punya nama sana tulis Jana. Mungkin silap type kot, okay? Minta maaf ya. Okay, so untuk dengar yang tak sign up tu kan, persediaan yang cukup. Kena sediakan kertas A4, starter kit tu dulu kita perlukan starter kit. Sekarang kan kita perlukan apa? F2U. Okay, lepas tu yang ketiga, okay, Jana Income Hashim. Okay, lepas tu kan yang ketiga gaya, kita biar pakaian kena smart. Lepas tu alat pemasaran, kita punya demo set semua kena ada. Lepas tu kena sediakan produk yang nak untuk dijual. Kalau you punya prospek sudah datang, sudah dengar, tapi you tak ada produk untuk jual kepada dia, macam mana dia nak sign up? Macam mana dia nak masuk ahli? Tak ada produk pun, tak perlulah dia sign up, betul tak? So ini semua kita kena sediakan complete, kena cukup. Lepas tu kan, masa penerangan ada gangguan. Apa tu? Kadang-kadang kita tak pandai nak cerita, kita nak minta tolong upline kan. Waktu upline nak datang tu kan, kita kena tee up kepada customer dulu. Sebab kita adalah membawa upline kan. Kita nak jadi sebagai jambatan, nak sambungkan upline dengan kita punya prospek, kita jambatan ni kena pandai untuk tee up. Kalau you tak tee up you punya upline, itu customer dia tak tahu siapa tu. Dia tak akan tahu siapa tu, lepas tu dia tak akan dengar apa yang dia cerita. Okay? Lepas tu kan, apa yang tak dengar, prospek kita dengar, lepas tu tak sign up, sebab apa lagi? Tempat yang terlalu bising. Lepas tu kan, lampu-lampu semua dia gelap-gelap punya. So masa ni, waktu ini tak sesuai dengan tempat yang sangat tak cukup cahaya. Lepas tu terlalu bising. Lepas tu kan satu lagi, untuk masa upline cerita kita kepada kepada prospek kita jangan keluar dari situ. Jangan pergi jawab telefon, jangan pergi hisap rokok, jangan pergi tandas pun kalau boleh. Kena teman dia supaya prospek kita boleh dengar habis apa yang upline kita cerita. Supaya kan kita boleh jelas lagi apa bab yang dia tak faham. Sebab dia kadang-kadang malu nak tanya upline. So dia dengan saya, mungkin kita kawan, dia mungkin akan tanya saya terus. So kita kena teman dia lah. Okay? Semua ini kena buat dengan betul-betul. Kalau you salah sedikit pun you tak berjaya untuk tak berjaya untuk sign up orang. Pagi TO tanah nasi lemak. Itu Zan, kalau boleh kan. Selepas tu baru boleh minum tau. Jangan waktu you punya upline tengah cerita, you pergi minum TO, you pergi makan nasi lemak, nanti you punya prospek kan dia pun ikut pergi makan sekali. Okay? Kita kena teman. Respect. Kita kena jaga dulu. Jangan makan, minum tu okey lah. Jangan makan dulu. Supaya kita boleh teman untuk dengar semua itu GEP dulu. Lepas tu cara closing tak betul. Kalau prospek you tak sign up sebab kita punya cara closing tak betul. Lepas tu kan, cara tak betul macam mana? Minta dia yang isi borang.
Kalau you terus suruh kata, you masuk Ali lah. Itu soalan tak boleh tanya. You nak masuk Ali ke tak? Tak boleh tanya. You kena cakap, you nak masuk Ali sendiri yang isi ke saya yang tolong isi. Contoh F2U. You nak sendiri type nama ke saya yang tolong type nama. Ini cara closing yang betul. Cara closing pun kena pandai untuk buat pilihan juga. Okay? Lepas tu yang kedua. Okay? Cara closing kenapa orang yang tak sign up? Kenapa? Sebab tak tunjuk produk. You tak tunjuk produk, dia tahu aloe vera you sangat famous, tapi you tak tunjuk macam mana dia nak beli, macam mana dia nak juali, betul tak? Lepas tu kan, tak jawab soalan yang prospek tanya, mesti ada orang Q&A ni ya. Mesti ada orang Q&A. Bila mereka nak ada tanya soalan, you tak jawab apa yang dia nak kan? Bukan apa soalan yang apa jawapan yang dia nak. You tak jawab soalan yang dia tanya, dia tak yakin, dia tak akan sign bawah you. Macam tadi Zai yang tanyalah, kenapa tak ada billboard? Kalau prospek tanya, bermaksud dia ada minat nak buat bisnes ini. Kalau ada billboard. Kalau tak ada billboard, macam mana kita nak tolong dia? Kita kena bagi dia solusi. Selepas bagi solusi, dia faham, dia akan ikut kita selama-lamanya. Okey? Kita kena selesaikan semua soalan yang ditanya oleh kita punya prospek. Okey? Lepas tu, tak mencegah susulan. Apa maksud ini? Siapa boleh bagi saya jawapan? Yang ni saya tak faham sedikit. Siapa boleh tolong jawab kepada saya? Tak mencegah susulan. Sulan. Siapa boleh tolong jawab? Yang nombor 3 biar yang poin yang keempat. Tak mencegah susulan. Siapa boleh? Ada orang boleh bantu saya tak? Yang ni saya pun tak faham sangat. Ada? I don't know. yang siapa yang bahasa Melayu sangat bagus punya? Susulan. Tak teratur ke? Maksud dia, saya pun tak faham. Nanti saya Google Mei Fong tolong Google. Okay, so kita sambung kat bawah tu okay. Tak jemput prospek ke mesyuarat yang akan datang. Contoh kita main TTE. You tak suruh, contoh kita tak dapat closing dia, you cuba kena ajak silap tulis suruh. Ya ke? Ustaz Din, saya pun tak tahu. Okay, yang tu nanti saya padamkan. Thank you Ustaz Din. Okay, tak jemput prospek ke mesyuarat yang akan datang. Contoh, kalau you tak sign dia, you tak dapat closing dia, mungkin you boleh suruh dia pergi TTE. Selepas dia pergi TTE, dia akan buka minda dengan mata sendiri, automatik dia nak sign dengan awak. Tapi kalau you tak suruh dia pergi join, macam mana dia nak buka minda dengan buka mata? That's why kita ada activity macam type error je. Oh, you ke? Okay. Nanti saya susun balik. Follow up. Oh, you ke? Nanti tak apa, saya akan modify balik. Okay? Thank you kepada semua. Okay? Lepas tu tak bagi maklumat pemasaran. Contoh, tak ada flyer, tak ada apa-apa semua tu, tak ada info. Tapi sekarang semua memang info dalam phone. Memang senang. Okay? Lepas tu tak memperkenalkan syarikat dan upline. Ini semua kita kena buat. Kalau you tak buat, you punya prospek tak akan sign up. Sebab dia tak tahu nenek moyang ayah mak dia siapa. Dia tahu upline saja. Tapi upline tu kan, latar belakang dia semua you tak ceritakan. Dia tak akan rasa you punya kumpulan sangat kuat. Dan dia akan rasa semua MBM sama. So, kita kena follow up dan kita kena bagi dia info semua ini. Okay? So, supaya dia akan sign bawah kita. So, yang nombor 4, yang lain-lain, masa tak sempat, menyebabkan masa terlalu singkat, lama tak masuk topik. Bila kita cuba prospek, kita jangan cerita panjang lebar sampai dia punya kampung, saya punya kampung, orang punya kampung, tak payah. Tanya khabar sekejap, kereta sudah parking cantik, tak kejar masa, kita boleh terus buka pintu dah. Okay? Kita kena pegang masa dengan betul-betul tepat. Jumpa satu prospek dalam 1 jam. 45 minit kena closing. Itu yang biasa kita buat lah. Okay? So ini dengar tak sign up, so memang ada cara dia. Pastikan anda semua ini cara closing kena buat dengan betul. Okay? Lepas tu saya tak buat. Selepas dia soal join Ali, kenapa dia tak buat? Sebab ini, kita kena buat follow up produk, jawab soalan dia, alat pemasaran kena pas kat dia, buku GEP, demo set,
Lepas tu kena suruh dia senaraikan nama. Ini semua kalau you ada sempat buat, selepas dia start up, mesti dia akan buat dengan sangat-sangat semangat. Kalau ini empat-empat you tak buat, dia akan tinggalkan anda selama-lamanya. Okay? Lepas tu apa lagi? Tak join meeting. Tak. Sebab you tak buat alopati, so dia tak dapat nak join. Dia tak akan ikut you buat dengan gila-gila. So ini alopati, kita punya apa? Kita punya booth. Lepas tu kita punya TTE, you kena join sendiri dulu. Lepas tu you kena ajak dia join bersama. Okay? So ada soalan dekat side sana. Okay? Simu nak tanya, biasanya permulaan terbaik yang macam mana? Bila dah nak buka pintu. Kalau kita ada bawa upline, okay? Soalan saya nak akan jawab dekat side sana. Biasa kita jemput orang upline yang tolong kita cerita kepada prospek. Upline tak akan duduk bersama dulu. Upline akan duduk satu meja yang sebelah dulu. So contoh saya nak jumpa, saya bawa saya, okay? Saya bawa saya nak jumpa upline. Tapi masa saya jumpa saya kata, Zai, lama tak jumpa lah. Apa khabar? Saya ada yang duduk dengan you, saya akan cerita dengan you dulu. Lepas tu kan, saya akan sembang, you punya kereta, you ada kerja masa ke tak? Tak ada kan? Nanti kan, kita mungkin sembang lama tau, takut nanti you kerja masa, tak ada kan? Tanya dulu. Kena pastikan lock masa dia dulu. Selepas dia kata, Zai mungkin akan cakap, tak kerja masa, suami saya suruh angkat anak, hari ni saya free, saya boleh teman you makan lama sekejap, boleh makan lama juga. So selepas saya pastikan dia memang masa swallow kat sini kan, baru saya akan buka pintu. Dalam 5-10 minit terus boleh buka pintu. Buka pintu macam mana? Saya akan cakap, Zai, sebenarnya hari ini saya ajak you kan, saya nak you tolong saya buat satu kajian boleh tak? Kajian tu macam mana? Mesti you tanya kan? Saya akan cakap, sebenarnya saya nak buat bisnes. Tapi saya takut sekarang scammer ramai tau. Saya takut orang tipu saya. So boleh tak you tolong saya tengok company ini boleh buat ke tak? Tapi sebab saya orang baru, saya tak pandai nak cerita. Saya ada minta saya punya orang atas, saya punya upline, rakan perjuang saya untuk cerita kepada Zai. Saya tolong dengar dulu. Tolong kaji syarikat ini okey ke tak? Cara saya buka pintu macam ni je. Untuk orang baru memang sangat efektif. Okay? Selepas tu kan, kalau dia memang kawan saya, kalau Zai memang kawan saya, dia akan tolong kaji ke tak? Mesti dia akan tolong dengar dulu. Tak suruh dia juali pun, dia akan dengar. Apa yang upline cakap tu kan, dia akan tolong dengar. Lepas tu saya kata, Zai, sebenarnya saya tak pandai cakap, tapi saya suruh jemput dia. You tunggu sekejap, saya pergi cari dia datang, okey tak? Dia akan kata, okey je, saya tolong you kaji je. Baru saya jemput upline, baru saya masa tu saya kena tee up lah. Saya kena tee up upline saya. Siapa tu? Sean adalah upline saya. Dia sudah ada 19 tahun dalam Forever Living. Dia memang sekarang jadi jutawan. Dulu dia memang kerja komputer, tapi saya akan cerita sikit latar belakang saya punya upline. Lepas tu biar upline yang terus cakap dengan prospek. Cara saya untuk buat macam tu lah. Cara saya akan buat macam tu. Okay? Okay, so boleh tak, Zai? Okay? Boleh tak, Zai? Saya sudah jawab you ni soalan, okay tak? Boleh Okay, good. Thank you. Okay, so lepas tu kan, sign up tak buat lagi. Okay, sign up tak buat lagi kan? Yang ketiga, belajar dengan apa yang pengalaman. Okay, sebab you mungkin akan dapat masalah ni tau. Kekecewaan, keraguan pada masa yang itu. Sebab mungkin selepas you sign orang tu tak buat kan, you akan rasa down. Bila you rasa down kan, ingat. Kena cari siapa? Ingat. Kena cari orang yang positif. Cari upline. Cari upline siapa? Upline yang pengalaman. You jangan pergi cari orang upline yang menaja anda, tapi dia tak aktif. Itu sangat bahaya. Nanti you dua-dua sama pergi terjun sungai. Jangan. Okay? Kena belajar dengan upline yang pengalaman. Jika you ada kekecewaan, kita akan tolong you selesaikan masalah anda. Okay? Kalau you ragu-ragu macam saya tadi tanya banyak soalan kan? Kita kena cepat-cepat tolong dia selesaikan semua masalah tu, yang soalan tu kan. Baru dia akan rasa semangat untuk buat bisnes ini. So upline anda akan membeli galakan pada masa yang tepat.
Okay, so apa-apa pun yang you hadapi dalam forever living, ingat angkat tangan, pergi cari you punya upline. Tanya soalan, mereka akan tolong you selesaikan semua masalah tu. Okay, lepas tu apa lagi? Selepas you sign up orang tu tak buat, kenapa? Sebab orang tu tak ada stok tak tangan. Satu botol aloe vera gel pun dia tak ada, macam mana dia nak buat bisnes? Betul tak? Kalau dia tak ada produk, dia langsung tak hirau tau. Oh, itu VIP so ambil lah. Ada untung-untung lah, tak ada untung tak payahlah. Tapi kalau tangan dia, selepas dia sign up, dia sudah jadi VIP, lepas tu dia ada 5 cc punya stok tangan. You rasa dia akan bergerak tak? Kalau bergerak, you tulis bergerak. Orang tu, orang baru anda. Kalau dia sudah sign up, lepas tu dia ada banyak stok kat tangan, ada 5 cc, you rasa dia akan bergerak tak? Ada orang tak? Ya, Ustaz Din, dia akan bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia akan rasa, tengok aloe vera gel tu, dia rasa nak mati ya. Okay, thank you Madam Chan, thank you Ong, thank you Kak Zana. Dia akan bergerak. That's why kena cukup stok. Tak kira kita sendiri atau kita punya prospek yang baru. Okay, yes. Ini soalan, ini jawapan yang you orang sendiri bagi saya. Okay, satu lagi. Kalau dia sign up kan, lepas tu tak buat. Kenapa? Sebab dia punya insentif, dia punya 5 cc pun tak buat. Dia punya VIP pun tak capai. Okay, ada teras. Abang Di, sendiri tahulah ha. Okay, so sebenarnya kita bukan kata nak cari kesalahan siapa-siapa pun. Okay, kadang-kadang kita pelupa, kadang-kadang kita tak ingat, tak apa. Janji kita buat semula yang terbaik. Okay, kita tak ada salah silap apa pun lah. Okay, janji kita buat yang terbaik. Okay, so sign up tak buat sebab insentif buat last minute. Biasalah manusia kan suka tanggung ya. Okay, sangat suka tanggung. Hari ni tak sempat, tak ada prospek besok lah. Besok tak ada. 1 hari bulan pergi tolak 2 hari bulan, 2 hari bulan tolak 3 hari bulan. Sampai 29 hari bulan, ayo mati loh, ada 2 hari lagi closing. Baru nak buat. Sorry lah, masa tu memang tak sempat. Kecuali 24 jam you tak tidur, tak makan. You terus pergi jumpa orang. Adakah anda akan buat macam tu? You tak akan buat macam tu. Lepas tu katalah, bulan ni tak jadi. Bulan depan baru buat. Ustaz Din ketawa. Okay, so ini pengalaman kita juga sebab kita manusia juga. Ini pernah saya buat juga. Saya pernah dulu tak ada stok, saya pernah buat insentif last minute, lepas tu saya pernah tergagal. Tapi hari ini saya cuba ubah. Selepas saya ubah, saya buat yang terbaik. Okay, memang boleh ni. Okay, lepas tu jangan guna modal. Abang Di kena lagi. Okay, jangan guna modal, angsa emas. Selepas kita sudah jual produk 5 cc tu kan, janganlah itu duit 5 cc yang 3,000 tu beli susu anak, pergi bayar bil elektrik, pergi bayar bil telefon, mampus nanti. Okay, so jangan 3,000 yang sudah dapat cash tu kan, pergi beli balik aloe vera gel, minyak ikan, vitamin C. Okay, so ini yang patut kita buat. Tak jaga you punya financial, tak jaga you punya stok duit ni, you memang tak akan dapat berjaya dalam forever living. Kalau you tak dapat nak pegang duit kan, tak apa. You bagi saya tolong pegang. Saya tolong you key in CC pun tak apa. Boleh? Abang Di, Ustaz Din. Saya tolong you pegang duit tu kan. Janganlah tukar rim kereta, bahaya tu. Tak apa, duit tu semua you bagi saya pegang, saya tolong you key in CC saja. Lepas tu itu produk kan, semua saya kirim dekat post dekat rumah anda. Patut pukul 7 tadi dah dapat seorang tapi barang tak cukup. Aduh, sakitnya Abang Di. Jangan. Okay. So, yang ketujuh, prospek belum bersedia. Okay, contoh kalau orang tu sudah datang, lepas tu dengar, lepas tu sign up, lepas tu dia tak buat. Kenapa? Sebab prospek belum bersedia lagi. Okay. Okay, prospek belum bersedia. So, apa yang perlu kita buat? Follow up. Lepas tu, tapatkan senarai nama. Lepas tu, kalau tak boleh lagi, NEXT, next. Okay, semua ini akan berlaku dan bersedia untuk terima cabaran ini. Sebab ini perjalanan forever living semua adalah sama. Hanya you ada pegang nak tukar atau nak ubah ke tak. Itu sahaja. Okay.
Ya, amin, amin, amin. Oh, esok nak join VVIP ya. Confirm VVIP adalah 5 sesi ya. Saya amin-aminkan Okey, lepas tu buat tak lama. Kenapa? Sebab dia tak ada konsep yakin dan setia. Lepas tu satu lagi, insentif first, pin yang second. So kita kena fight semua insentif ini. Kalau you tak ada stok memang tak jadi. Tak ada stok memang tak jadi. So Abang D sudah ada satu contoh tadi dia sudah type dalam chat room, sebab tak cukup stok, orang kata nak VIP tak jadi. Kenapa? Tadi sudah kenal lah. Okey? Tak ada stok. Lepas tu kan, sebab tu kita punya paling minimum, kita punya tangan kena ada stok 5 sisi untuk buat pusingan. Angsa emas tu jangan sembelit, jangan potong, jangan bagi dia mati. Kena berpusing-pusing untuk dapat modal ini untuk bergerak dalam forever living. Okey? So ingat insentif first, pin adalah second patut 7 tadi. Kan? Aduh. Tak apa dah. Okey. Tak apa Abang D, jangan give up, jangan rasa kecewa sebab itu adalah pengalaman. Okey? Saya harap apa yang saya nak sampaikan ni kan semua boleh faham sebab ayat saya ni ayat Cina yang campur dengan bahasa Melayu, harap-harap semua boleh faham. Kalau faham type 2 bagi saya. Boleh faham tak? Tapi saya rasa Ustaz Din boleh faham lah. Sebab Ustaz Din soal lama dengan saya. Dia memang ajar saya banyak bahasa. Thank you Kak Zana faham. Tuan Noh, Tuan Noh pun boleh faham. Tuan Noh orang besut boleh faham. Thank you. Mr. Ong boleh faham. Zai boleh faham. Okay. Thank you kepada semua. So, saya dah beli tambah stok. Ya, betul. Hashim, Encik Hashim, ini baru betul. Cara betul. So, untuk kita punya langkah ini, 5 langkah, okay, kita kena pegang. Sebab kita jumpa orang kan, mesti ada kena salah satunya. Bila kena tu kan, kita kena cek balik. Kita kena tengok balik slide ini. Adakah apa yang kita buat tak cukup lagi? Kita kena ubah dan tukar balik. Itu cara saja untuk dalam forever living. Sebab tu kita kena kekal dan pastikan momentum anda boleh sentiasa meningkat. Kalau tak sempat nak meningkatkan, ingat setiap hari Isnin sampai Jumaat pukul 9 pagi, you kena masuk kelas bersyukur saya. Kenapa? Sentiasa bersyukur you akan dapat yang terbaik. Itu cara saya untuk dapat saya punya insentif dalam forever living. Okay, so saya punya sharing setakat ini saja. Kesimpulan saya pas kepada Zaid dan Zai. Boleh tak? Sebab you boleh jadi saya punya MC closing boleh hari ini. Boleh tak? Boleh semua. InsyaAllah. Okay, thank you. Saya pas saya punya mic kepada Zai ya. Okay, hari ni saya lah cover sebab Zaid macam dia ada urusan lain. Dia ada je kat sebelah ni tapi dia ada benda lain dia buat. Jadi saya cover lah hari ni. Jadi kesyukuran hari ni, first of all, thank you atas ilmu yang sangat bermanfaat pada malam ini daripada Simu. Sangat-sangat berhargalah bagi saya. Saya follow daripada awal tadi. Jadi hello. Ilmu yang sangat bermanfaat lah. Ilmu sharing yang sangat-sangat hebat daripada 18 tahun pengalaman kan. Jadi kesyukuran saya pertama sekali dalam hujung minggu lepas saya bertemu dengan seorang sepupu lah. Rupa-rupanya dia follow saya punya perkembangan bisnes ni lah, walaupun orang kata tidaklah terlalu yelah, saya bersyukurlah dengan apa yang saya dah capai, walaupun orang cakap itu setakat rezeki yang saya dengan Zaid dapat beberapa sisi selama hampir 3 bulan join. Jadi ada seorang sepupu ni, dia rupanya follow kita orang post dekat media sosial. At last dia approach saya. Saya lah Syai, dia approach saya, dia cakap macam mana dia tanya pasal produk. Macam mana saya ni ada masalah kewanitaan lah. Macam kita tahulah wanita ni ada masalah keputihan kan, period semua tu. Jadi dia pernah nampak saya post tentang Pomstin kita punya Pomstin yang 1 liter tu. So
saya memang ada ready stock beli untuk saya sebenarnya, tapi saya tak buka lagi. Jadi saya terus cakap, "Oh, kita ada produk tu ready stock. Jadi kalau macam nak boleh try. Harga 100 lebih, kalau join member lebih murah." Jadi dia cakap lah, macam nak cubalah sebab saya punya keputihan ni teruk. Saya sorry saya open sikit, tapi itulah realitanya dia memang cakap dengan saya, keputihan saya memang teruk. Jadi saya terus suggest, "Oh, ni kita ada campuran buah dalam pemesti ni ada campuran buah." Saya terangkan apa yang saya belajar dekat Telegram. Lepas tu dia terus ambil. Dia terus ambil produk from Steam tu dan dia tanya kalau nak join member bayar berapa, dapat berapa diskaun kan. Saya ceritalah bayar 90 dan bila kita dah masuk member ni, kita dapat murah lah semua produk. Lepas tu saya try lah juga, cakap lah juga pasal sebab dia sepupu saya, dia tahu saya ada masalah eczema, tapi eczema saya tu dekat tak adalah orang cakap yang gatal, dia cuma dekat telapak tangan dan kaki yang kering. Bila kering dia merekah. Saya memang ada masalah tu daripada kecil. Jadi saya terus rasa macam nak terdetik nak closing propolis dengan aloe vera gel sebab itu memang saya amal. Good. Dan dengan bila saya amal, saya bayangkanlah saya baru join hampir 3 bulan, belum pun 3 bulan, tapi saya punya eczema tu hilang. Saya sangat amazing sangat sebab yes. Good. Saya punya apa nama ni? Thumbprint dah tak ada dah lama dah. Sekarang ni sebelah kiri dah ada. Sebelah kanan still on progress lah. Tapi orang cakap sebelah kanan ni memang agak teruk daripada sebelah kiri. Tapi dua-dua dah tak ada merekah. Saya sangat-sangat bersyukur sangat yang tu lah. So saya cakap dengan sepupu saya, baguslah produk tu kan, maksudnya saya dah try macam-macam produk. Hospital, pakar kulit, saya dah try sebelum ni. Dan memang husband saya pun tahu, mak saya semua dah cerita, memang daripada kecil saya ada masalah tu. Tapak kaki dan telapak tangan. Sampai thumbprint pun saya kena pergi JPN, kena ada pengesahan cap jari tak ada kan. Tapi sekarang saya sangat-sangat bersyukur dan sepupu saya ni dia tahulah saya ada masalah tu. So bila saya terangkan produk-produk yang banyak ni kan dan semua berasaskan natural, dia terus berminat nak join member. Lepas tu doakan saya hujung minggu ni, dia sendiri cakap ceritalah pasal dia sendiri macam best pula. Sebab dia tengok saya dah dapat bulan pertama 600 kan, saya ceritalah juga dengan dia. Saya cerita dapat bonus 600 dan saya cakap dengan dia lah, saya tak sangka juga. Saya dengan Zaid buat ni tak dapat sebanyak itu. Orang cakap kita bersyukurlah kan sebab on progress ni kita slow akan masa akan datang ni doakan kita orang punya semangat ni tak luntur lah, dibantu dengan simu semua. Jadi hujung minggu ni kita orang dah plan lah ada nak jumpa beberapa sahabat, beberapa prospek lah, sahabat Zaid dan juga sepupu saya yang tu. Dia memang cakap dengan saya, dia nak dengar macam mana bonus tu sebab dia pun sendiri suri rumah dan banyak dah try bisnes macam-macam. Jadi hari ni memang sangat banyak ilmu yang saya belajar lah. Thank you Simu. Okay, and then orang kata berita baik yang tu, antara berita yang saya tak berapa, ialah diuji lah juga kan, kita diuji. Minggu cuti sekolah tu saya balik Semenanjung dengan Zaid. Mungkin saya punya upline tahulah, Ustaz Din memang tahu saya diuji dengan appendix. Tiba-tiba appendix saya pecah. Jadi saya terus dioperate di Hospital Aurelius Senilai. Kebetulan duduk dekat rumah abang Ipar dekat situ kan. Jadi dekat situ saya terdetik lah macam memang kesihatannya sangat-sangat Penting. yes, penting. Yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Masuk pula hospital swasta tu tak botak kepala kalau bayar pakai sendiri. Dan saya bersyukur jugalah di sebalik ujian tu ada hikmahnya saya ambil insurans juga. Walaupun saya baru tak sampai 3 tahun lagi baru kerja kan sebagai seorang cikgu, baru posting. Jadi saya sangat bersyukurlah di sebalik ujian tu memang ada hikmahnya. Jadi saya berhasrat untuk memang amalkan
amalkan aloe vera ni sebab doktor dekat situ dia tahu produk ni. Saya waktu Zaid hantar aloe vera tu dekat hospital tu, dia nampak lah, oh bagus ni untuk usus. Kamu ada sekarang ni pun usus kamu tengah, dia kan baru operate kan. Jadi luka dalam tu kita tak tahu berapa lama nak sembuh. Luka luar memanglah kan jahitan tu mungkin cepatlah sembuh, tapi luka dalam ni agak lama sikit. Jadi dia cakap terus amalkan. Dia kata tak ada masalah pun. Kita pun dekat hospital tak ada pantang. Dia cakap ambil semua pun tak apa, dia cakap. So aloe vera tu memang bagus. Jadi itulah antara yang saya nak share hari ini. Jadi untuk kalau ada dekat sini yang baru dengar tentang ilmu-ilmu ni, saya pun akan berazamlah juga untuk terus menuntut lebih banyak ilmu, sebab bila kita dengar macam-macam ilmu, lebih banyak lagi rupanya kita tak tahu. Jadi thank you Simu, thank you Sifu, thank you para upline saya. Doakan kami terus bersemangat, diberikan kekuatan untuk terus menyebarkan kebaikan. Thank you all. Okay, thank you kepada Zai. Okay, so saya minta kalau boleh saya nak Zai punya nombor telefon nanti. Kita PM tepi ya. Okay, mungkin saya boleh tolong lagi padat lagi. Okay. Okey, itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang sudi hauskan waktu 2 jam kepada saya. Lebih pada tu. Okey. Sangat terima kasih kepada anda semua dan minta buka kamera, saya ambil gambar untuk satu kenangan dan juga marketing tools kepada anda. Okey. Selepas ambil gambar kita terus boleh bersurai. Itu sahaja. Okey. Ada produk, kita pegang produk. Kalau tak ada, pegang love. Okay? Yeah, saya akan ambil gambar. So, saya 5 saat lah. Saya kira 5, 4, 3. Cepat. 2, 1. 1, 2, 3. Senyum. Okay, thank you kepada semua. Semoga semua mencapai insentif tahun ini. Okay? Amin. Okay. Luarkan kita punya slogan satu kali ya. Yes, no limits, go millionaire. Boleh? Satu kali je. Boleh. Yes, buka mic, buka kamera, satu kali je. 1, 2, 3. Yes. No limit. Yes, no limit. Yes. No limit. Okay, bye. Thank you.